Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang baru setelah seminggu bercuti sekolah. Okey. Hari ini kita akan sambung tajuk pembelajaran yang lepas, iaitu tajuk khabar bahagian yang kedua. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah. Kita tengok dulu objektif pembelajaran kita untuk hari ini ya. Yang pertama, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat membuat kesimpulan tentang kesan ke atas bahan apabila menerima khabar dan apabila kehilangan khabar dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, murid-murid akan dapat menakul kepentingan aplikasi, prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, murid-murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang khabar dan suhu air melalui lakaran, TMK, penulisan ataupun lisan secara kreatif. Jelas murid-murid? Okay, kita tengok kriteria kejayaan. Murid-murid berjaya membuat kesimpulan kesan khabar ke atas bahan dan menyatakan kepentingan pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian. Maksudnya, kamu berjaya menguasai objektif pembelajaran pada hari ini. So, kriteria kejayaan ni adalah rujukan untuk cikgu nak tengok tahap penguasaan murid-murid semua untuk pembelajaran kita hari ini. Jelas? Okey. Cikgu nak semua buka buku teks, muka surat 154. Okey. Kita tengok dulu pengembangan bahan. Bahan akan mengembang apabila menerima khabar. Okey. Setiap bahan dia akan mengembang apabila menerima khabar. Kita tengok contoh situasi yang dalam buku teks kamu. Okey. Milia dia tuang air panas ke dalam botol minuman dia. Lepas tu dia tutup dengan ketat. Lepas daripada tu beberapa minit, tiba-tiba penutup botol tu dia pop, terbuka sendiri. Okey. Sebab apa? Sebab bahan mengembang bila menerima khabar. Air panas tadi mengembangkan apa? Bukan mengembangkan botol, tapi mengembangkan udara yang ada dalam botol tu. So, bila udara dalam botol tu mengembang, bahagian yang ada air tu, udara tak boleh pergi dah. Kan? Tengok, air tu dia isi 3/4 daripada botol. So, tinggal 1/4 daripada botol saja untuk udara. Tapi disebabkan air tu panas, so udara dalam botol tu dia mengembang. Bila dia mengembang, dia akan menolak. Dia tolak semua arah. Tetapi disebabkan penutup botol tu boleh buka dan tutup, so bahagian penutup botol tu lah yang akan mendapat tekanan yang lebih. Sebab itulah penutup tu tiba-tiba pop terbuka sendiri. Jelas semua? Okey, kita tengok yang bawah pula, pengecutan bahan. Okey. Untuk pengecutan ialah bahan akan menguncup ataupun mengecil apabila kehilangan khabar. Yang tadi mengembang tadi bila terima. Yang ini mengecut bila kehilangan khabar. Okey, kita tengok contoh. Melia mendapati gelas. Gelas ni biasa kacau lah. Okey, 2 gelas bila kita tindihkan dia, bila nak cabut tu dia jadi ketat. Tiba-tiba ketat. So, untuk nak cabut dia macam mana?
Kita ada dua cara. Satu cara macam dalam gambar rajah tu. Okay. Dalam gambar tu, dia masukkan ketulan ais pada gelas, bahagian dalam gelas tu. Gelas yang dalam, yang atas tu, dia masukkan ketulan ais. So, bila dia masukkan ketulan ais, gelas yang atas tu dia akan mengecut. Sebab haba pada gelas tu dia hilang lah sebab sejuk. Bila hilang, gelas tu dia akan mengecut. Bila mengecut, dia boleh cabut. Ataupun kita letakkan gelas yang bahagian bawah tu ke dalam air panas. So, bila gelas tu kena air panas, konsep macam tadi, bila menerima haba, dia akan mengembang. So, bila mengembang, gelas yang bawah tu dia akan membesar, mengembang. Lepas tu, dapatlah kita cabut dua gelas tadi. So, itu konsep konsep pengembangan dan pengecutan bahan yang kita belajar untuk hari ini. Seterusnya, berikut adalah antara kesan haba terhadap bahan daripada prinsip pengembangan dan pengecutan. Okay, kita tengok satu-satu. Kita tengok gambar yang pertama atas, paling kiri, termometer. Apa kaitan termometer dengan pengembangan dan pengecutan? Okey. Apa yang ada dalam termometer masa cikgu belajar pembelajaran yang lalu? Dalam termometer tu dia isi apa? Ada isi apa? Alkohol. Okey. So cecair yang diisi dalam termometer tu dia akan mengembang dan mengecut. Bila dia mengembang, bila suhu tu panas ataupun meningkat, so cecair dalam termometer tu akan mengembang. Bila dia mengembang, dia akan naik lah. Nampak kesan dia. Tapi termometer yang sama, bila kita letak di tempat yang sejuk, kita letak dalam sejuk, cecair yang sama dalam termometer tu dia akan mengecut. So dia akan turun mengikut haba lah. Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua, gambar belon dan botol. Okey. Belon kamu boleh letak pada mulut botol. Kemudian botol tu kamu rendamkan dalam air panas. Kamu tengok, lepas beberapa minit, belon yang kamu letak pada botol tadi, mula-mula kempis, dia akan jadi kembung. Dia tak besar lah macam kita tiup belon, tapi dia akan mengembang lah. Belon tu dia akan mengembang. Kenapa? Kerana udara yang ada di dalam botol tadi, bila kita masukkan dalam air panas, udara tu mengembang. Bila dia mengembang, macam cikgu terang tadi, so bahagian belon saja yang boleh. Belon tu kan bersifat kenyal, dia boleh besar kecil. So udara yang mengembang, dia akan masuk ke belon tu dan dia akan mengembang. So belon tu dia akan mengembang lah. Jelas? Okey. Yang seterusnya, gambar pada bawah sebelah kiri. Okey, ini bahan pepejar. Okey, di rumah memang tak ada. Benda ni kita ada di sekolah. Nanti bila sekolah dah buka, cikgu akan tunjuklah. Okey. Ada bola besi. Okey, bola besi tu mula-mula dia boleh bila kita panaskan bola besi tu, so bola besi tu dia akan mengembang. Bila dia mengembang, dia tak dapat nak lalu cincin tu. Gelung cincin tu. Tapi bila bola besi tu kita sejukkan dia. Bila dia dah sejuk, dia akan mengecut, dia akan mengecil. Bila dia dah sejuk, kita boleh lalukan dia melalui gelung besi tu ataupun cincin tadi. Okey. Dan yang terakhir, gelas
gelas kaca yang melekat tadi. Macam penerangan awal cikgu tadi ya. So bila melekat kita nak cabut payah, kita tak boleh kasar-kasar nanti pecah gelas tu kan. So teknik dia macam ni. Sama ada kita rendamkan gelas yang bawah ke dalam air panas ataupun kita masukkan ketul ais dalam gelas yang atas tu. Dalam beberapa minit kita boleh cabut gelas yang melekat tadi. Okey. Sekarang murid-murid boleh buka buku teks, kita tengok muka surat 158. Okey, kita tengok pada kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Tengok situasi yang pertama, okay, contoh yang pertama, ruang pada jambatan. Okay, dia ada besi. Kalau kamu siapa yang biasa naik jambatan Pulau Pinang kan, semasa kita naik jambatan Pulau Pinang tu, bahagian besi ni bila kereta lalu kita akan bunyi juk 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 juk. Ni bahagian besi ni lah ruang pada jambatan. Ada besi tu. Jambatan tu dia panjang kan, so dia ada bahagian-bahagian dia. So sepanjang tu dia ada bahagian. So antara bahagian tu dia ada ruang besi tu. Sebab tu bila kereta lalu, kita akan bunyi duk 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 macam kita lalu bam lah. Okey. Nanti cikgu akan terang Kita tengok situasi yang kedua ialah ruang pada landasan kereta api. Okey. Landasan kereta api ni susah sikitlah. Sebab kita jarang guna dan jarang tengok. Nanti cikgu akan terang. Dan yang ketiga, prinsip pengembangan dan pengecutan dalam situasi ketiga ni ialah kabel elektrik. Kabel yang dipasang pada tiang elektrik tu. Okay, kita tengok yang pertama. Ruang pada jambatan. Okay, kalau tengok pada gambar rajah ni, ruang pada jambatan tu, dia bila buat jambatan dibagi ruang tu sebab apa? Sebab bahagian tu bila cuaca panas dia akan mengembang. Bila kita susun jambatan tu, bila kita susun rapat, katalah kita susun bagi rapat. Bila waktu panas, jambatan tu akan mengembang. Apa yang berlaku bila tak ada ruang? Bahagian ni akan menolak bahagian ni sebab dua-dua bahagian mengembang. Bila menolak, lama-lama dia akan pecah. Maksudnya jambatan tu akan rosak. Sebab itulah ada ruang dibuat antara satu bahagian dengan bahagian yang lain pada jambatan. Sebab tu kalau kamu ingat balik, waktu malam kalau kamu guna jambatan Pulau Pinang, bila kereta jalan kan, dia punya duk-duk tu lebih kuat. Tapi kalau kamu guna jambatan, kamu lalu jambatan Pulau Pinang tu waktu panas, waktu tengah hari kan yang panas tu, bunyi dia tak kuat. Duk-duk, duk-duk. Dia tak kuat banding dengan waktu malam. Sebab waktu malam ruang dia lebih besar sebab bahagian tu mengecut. Bila besar dia punya bunyi tu dia lebih kuat lah. Tapi bila waktu tengah hari dia mengembang kan, jambatan tu mengembang, dia jadi rapat. So bila dia jadi rapat, ruang tu kurang. So bunyi dia tu dia lebih perlahan. Okay. Kita tengok ruang pada landasan kereta api. Tu tengok pada gambar yang bawah tu. Antara dua besi, okay, dia ada ruang sana. Ruang yang antara landasan sebelah sini dengan sebelah satu lagi tu, okay, diletakkan situ ruang supaya sama juga konsep macam jambatan tadi, supaya bila waktu tengah panas, okay, landasan tu mengembang, dia takkan bengkok, dia takkan rosak lah. Sebab tu bila dia sambungkan landasan kereta api tu, dia bagi ada ruang. Okay, dan yang terakhir, kabel elektrik. Kabel elektrik, kalau tak percaya kamu keluar rumah,
Tengok kabel elektrik yang ada kat jalan tu, yang ada depan rumah kamu tu. Kabel elektrik dipasang kendur. Dia tak pasang tegang. Tengok situasi yang pertama. Situasi A itulah keadaan yang kita tengok sekarang dekat luar tu. Kenapa dia dipasang kendur? Supaya bila waktu malam kan haba tak ada, bila kabel tu mengecut kan, dia tak akan terputus. Tengok situasi yang bawah. Kita pasang kabel elektrik tu tegang. Wah, baru cantik, baru nampak kemas. Tapi bila malam dia mengecut, kabel tu mengecut, dia akan putus. Faham? Itulah kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan kepada manusia, kepada kita. Jelas murid? Okey, kita tengok tugasan kita untuk minggu ini. Tugasan yang pertama, cikgu nak murid-murid buat nota tajuk pembelajaran yang kita belajar dalam bentuk peta minda ataupun peta rating. Okey, nota yang apa yang kena ada dalam nota kamu? 4 perkara tu. Yang pertama, pengembangan dan pengecutan, pengembangan bahan, pengecutan bahan. Yang seterusnya, kesan haba terhadap pengembangan dan pengecutan bahan. Dan yang ketiga, kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Apa yang cikgu ajak tadi, semua keempat-empat kena ada dalam satu nota kamu dalam satu muka surat. Okey, boleh rujuk buku teks. Semua ada dalam buku teks. Okey, nota buat dalam buku sains 1. Bila dah siap, cikgu nak kamu ambil gambar dan hantar gambar kamu menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan yang cikgu letak dalam WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey. Tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan asah minda. Okey, ada dalam buku teks pada muka surat 162. Cikgu nak kamu salin semula soalan. Kalau ada graf ataupun gambar raja, kamu lukis. Cikgu tak mahu kamu lekat photostat, tak mahu. Semua salin, tulis. Okey. Untuk latihan buat dalam buku sains 2. Bila dah siap, macam biasa, ambil gambar. Lepas tu hantar gambar yang kerja yang dah siap tu, gunakan link yang cikgu bagi. Okey, ada cikgu letak dalam WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Okey, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran kita yang cikgu buat. Okey, dan hantar tugasan yang cikgu bagi. Okey, cikgu tak rugi sebab tugasan yang cikgu bagi untuk setiap sesi pembelajaran yang cikgu buat ni adalah untuk menilai tahap penguasaan kamu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.